orang yang menuntut ilmu syariat. Kita akan sambung pengajian kita tuan-puan, muka surat 7 dalam tajuk pembahagian wali nikah. Kita dah sebut sebelum daripada ni urutan ataupun susunan wali sebanyak 45 orang wali nikah dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i. Dan subtopik yang seterusnya masih lagi dalam tajuk besar dia wali, iaitu pembahagian wali. Ada 45 urutan wali itu dibahagikan oleh para ulama, iaitu ada wali yang mujbir dan ada wali yang ghair mujbir. Mujbir ini maksud dia, wali yang mujbir ini wali yang diberi kuasa oleh Allah Ta'ala untuk paksa anak dara dia berkahwin dengan lelaki, mana-mana lelaki yang dapat syarat. Jadi itu dinamakan wali mujbir. Wali mujbir ini urutan dia bapa ke atas, itu saja. Bapa ataupun datuk ataupun nenek, itu sahaja wali mujbir. Makna mujbir ni orang yang diberi kuasa untuk memaksa anak dara dia berkahwin walaupun tidak diizin ataupun tidak dipersetujui oleh anaknya tetap sah. Itu dipanggil wali mujbir. Adapun wali yang selain daripada bapa ke atas dipanggil wali yang bukan mujbir, itu tidak sah memaksa. Tidak sah memaksa perempuan berkahwin dengan mana-mana lelaki yang tidak disukai oleh perempuan. Itu beza wali mujbir dan wali yang bukan mujbir. Mujbir itu merujuk kepada kuasa boleh memaksa anak ataupun cucu dia berkahwin dengan lelaki yang dapat syarat yang kita akan bincang. Baik, syarat untuk memaksa anak dara ini mesti ada 4 syarat. Bukan semata-mata dia wali mujbir terus boleh paksa, kena ikut. Anak ni kena ikut bapa nak kahwin dengan siapa-siapa. Tidak, dia ada syarat dia. Tak tukut syarat ini tidak boleh memaksa anak dia berkahwin dengan orang yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh syarat. Ada 4 syarat mesti dipenuhi oleh wali ini sekiranya nak paksa anak dia berkahwin dengan mana-mana lelaki. Syarat yang pertama, kita akan sambung syarat yang kedua malam ni. Syarat yang pertama, mesti lelaki itu kaya. Maksud kaya ini bukan kaya di sisi kita. Kaya ini maksudnya kaya di sisi fiqh, kaya di sisi syariat. Apa maksud kaya di sisi fiqh? Iaitu orang yang mempunyai kemampuan hartanya untuk membayar mas kahwin. Itu dia panggil kaya. Walaupun dia tidak ada rumah sendiri, tidak ada kenderaan sendiri, hidup pun orang panggil biasa saja, tapi dia boleh menyediakan mas kahwin. Itu dia panggil orang yang kaya. Ini sebuah fiqh. Bukan kaya di sisi kita. Baik, sekiranya dia kaya, dia mampu membayar mas kahwin, maka boleh paksa lelaki, boleh paksa perempuan itu berkahwin dengan lelaki yang wali dia berkenan. Wali dia minat pada lelaki ni bagus, maka anak dia tak setuju, boleh paksa sah. Baik, yang kedua, itu isu pertama. Syarat pertama, mesti dia mampu untuk membayar mas kahwin. Kedua, dan mas kahwin ni tuan-puan, kita dah sebut sebelum daripada ni. Mas kahwin ni dia ada mas kahwin yang disebut di dalam akad, ada mas kahwin yang tidak disebut. Mas kahwin yang tidak disebut di dalam akad itu orang panggil mas kahwin, nama dia ialah mas kahwin mithil. Itu nama dia. Mas kahwin mithil ni makna dia mahri mithli. Mas kahwin yang tidak disebut di dalam ijab dan qabul. Ketika wali akad nikah perempuan ini, dia tidak menyebut berapa mas kahwin. Maka
walaupun tidak disebut berapa mas kahwin, tetapi wajib lelaki ini membayar mas kahwin. Cuma harga mas kahwin itu, ya jadi isunya nak bayar tu berapa, kerana wali tak tetap. Bila kita jumpa wali kita tanya wali kata saya tak tetapkan mas kahwin. Apabila dia tak tetap mas kahwin, di dalam akad ijab qabul juga tak disebut. Contohlah, hari ni memang disebut, Tok Iman hari ni dia akan follow dia punya peraturan ataupun dipanggil skrip bacaan yang disediakan oleh Jabatan Agama. Contoh sahaja untuk info kita, kalaulah Tok Iman ni tak sebut, dia hanya akad tanpa sebut mas kahwin di belakang tu, maka wajib ke tidak bayar? Tetap wajib bayar. Cuma isu dia nak bayar berapa. Maka apabila mas kahwin tidak disebut di dalam ijab qabul, dia nama mas kahwin itu adalah mahri mithli. Dia panggil mas kahwin yang setanding dengan keluarga dia. Maka kena tanya kakak dia dulu berapa, ataupun adik dia dah kahwin berapa, ataupun mak saudara dia, sepupu dia panggil circle dia ini, keluarga dia ini, sekitar keluarga terdekat ini, berapa biasanya mereka menetapkan mas kahwin. Ini asal. Sekarang ini mas kahwin ditetapkan oleh pihak Jabatan Agama Islam Negeri. Negeri Selangor RM85 contohlah. Wilayah Persekutuan lain, Negeri Kelantan lain. Ini cerita asal dia. Cerita asal mas kahwin ini ditetapkan oleh pihak wali. Bapa lelaki itu menetapkan mas kahwin. Kita hari ini, budaya kita ini tetap itu dipanggil belanja. Apa panggil? Hantaran. Itu hantaran, bukan mas kahwin. Mas kahwin ini yang telah ditetapkan kalau inilah di peringkat negeri. Tapi asal bukan ditetapkan di peringkat negeri. Asalnya ditetapkan oleh wali. Wali yang menetapkan mas kahwin untuk anak dia berapa. Bukan panggil hantaran, tidak. Hantaran itu tidak termasuk mas kahwin. Melainkan negeri Kelantan saja dia akad hantaran. Kalau hantar 5, dia angkat 5. Hantar 10, dia akan angkat 10. Maka kalau akad di dalam ijab qabul 10K hantaran, maka akan jadi mas kahwin milik perempuan, bukan milik parent, bukan milik ibu dan bukan milik ayah. Dia akan jadi milik perempuan. Nak guna kena minta izin dengan perempuan. Kalau nak buat kenduri, duit hantaran dibuat kenduri, separuh buat kenduri, kena minta izin dengan perempuan. Kalaulah disebut dalam akad. Kalau disebut dalam akad. Ada mas kahwin yang disebut di dalam akad dipanggil mas kahwin itu, kalau tak disebut dalam akad dipanggil mahri misli, mahar standing. Kalau disebut dalam akad dipanggil apa? Dipanggil mahrun ataupun mahar musamma, iaitu mahar yang disebut di dalam akad. Apa saja disebut dalam akad, maka itulah dia mahar ataupun dia mas kahwin. Mas kahwin ini tidak tetap kepada duit sahaja, tidak, asalkan harta. Asalkan harta yang ada nilai, maka sah dijadikan mas kahwin. Bukanlah mas kahwin ini duit sahaja, boleh jadikan emas, boleh jadikan kain, boleh jadikan apa sahaja benda yang ada nilai. Sehingga ayat Quran pun boleh dijadikan mas kahwin. Tetapkan surah mana-mana untuk pengantin lelaki itu menghafaz, dijadikan mahar sah. Tapi jangan tetap surah yang dia dah hafal. Kena surah yang dia belum hafal. Bagi dia hafal, bagi dia ada manfaat, itu dipanggil nilai. Mahar ini sesuatu benda yang ada nilai. Jadi kalaulah tak ditetapkan dalam akad, selepas akad nikah tak wajib dia beri lagi. Mahar ni tuan, walaupun tetap dalam akad, tak tetap dalam akad, bukan selepas ijab qabul sah saja nikah, bukan terus wajib bagi, tidak. Bukan wajib bagi segera. Bila wajib bagi? Wajib tetap wajib, tapi kita nak tahu bila bagi. Adakah lepas ijab qabul terus wajib bagi? Macam hari ni memanglah kita nak tahu hukum. Macam hari ni itu dah tak menjadi isu. Selepas ijab qabul, belum ijab dah orang minta dah. Tok Imam nak tengok mana duit, nak kira depan Tok Imam.
Kalau dia kata duit hantaran berapa? 10K. Dia cek, kena tengok dulu, betul tak 10K? Kalau cek, tengok cek 10K. Dinar, tengok dinar. Tengok dulu belum ijab. Kira asal. Contohnya, dah tetap dah mahar. Tapi mahar tak tunjuk lagi kat Tok Imam. Tak tunjuk kat Tok Wali. Tok Wali reda, tak apalah. Saya dah tetap dah mahar ini, contohlah kita kata RM100. Hantaran lain, mahar lain. RM100. Maka wajib dia bayar RM100. Bila bayar dia? Bayar dia bukan selepas ijab qabul terus wajib bayar. Tidak. Bila wajib bayar? Apabila dia nak wati, wajib bayar. Haram ke atas suami mewatikan isteri tanpa membayar mahar. Jadi hukum dia tuan-puan, bila wajib bayar, soal wajib tetap wajib, tapi tak wajib segera kalau tak diminta. Kalau diminta, segeralah. Menjadi tanggungjawab dia untuk membayar bila? Sebelum dia wati. Tu dia panggil subutul wat'i bil mahri. Wa subutun nafaqah bitamkin. Tu dia punya kaedah dalam mazhab Imam Syafi'i. Subutul mahri bil wat'i. Wajib mahar dengan wati. Subutul wat'i dengan makna wajib. Subut tetap di sini dengan makna wajib membayar mahar apabila dia wati. Kalau dia tak mampu bayar, kena hutang. Kena hutang. Sahlah hutang pun. Jadi menjadi tanggungjawab dia membayar hutang mahar kepada isteri apabila dia nak wati. Wa subutun nafaqah, dan tetap ataupun wajib bayar nafaqah bila? Adakah lepas ijab qabul terus wajib bayar nafaqah isteri? Tidak. Wajib kita ijab pagi, tengah hari dia dah nak makan dah, isteri kita dah sah dia ijab qabul, adakah wajib bayar terus makan tengah hari dia? Kerana menjadi tanggungjawab suami menyediakan makan untuk isteri setiap hari, makanan wajib. Dalam kitab fiqh yang detail, tuan-puan, munakah yang detail, dia akan cerita nafkah yang wajib dan nafkah yang sunat. Baru kita tahu pemberian untuk isteri kita setiap hari ni yang mana wajib, yang mana sunat. Yang mana rekod wajib, yang mana catatan sunat yang kita berikan kepada suami kita, isteri kita. Itu akan datang. Tak silap saya, kitab ni dia kecil, dia tak bincang detail. Isu dia tuan-puan, apabila selepas ijab qabul, sah ijab qabul pagi, maka tengah hari isteri dah nak makan, adakah wajib sedia? Jawab dia, belum wajib. Dia kena cari duit dia sendiri lagi, ataupun wali dia lagi. Sebab isteri ni tuan-puan, perempuan ini, dia kewajipan makan, minum dan tempat tinggal dia bapak dia, walaupun dia dah balik. Walaupun dia dah balik, dah kerja, kalau dia tak nak guna duit dia, tak haram. Maksudnya tak, orang panggil apa? Tak salah, tak haram. Dia tetap berada bertanggungjawab bapak dia, walaupun dia dah ada duit. Dia lain dengan lelaki. Lelaki ni balik saja tidak menjadi tanggungjawab bapa untuk menyediakan nafkah. Apabila sebut nafkah tuan-puan, merujuk pada 3. Nafkah dalam sistem munakahat 3. Makan minum, pakaian, tempat tinggal. Jadi kalau perempuan, walaupun dia balik, tetap nafkah menjadi kewajipan bapa dia. Sampai bila? Sampailah dia kahwin. Sampai dia kahwin. Begitu juga zakat. Zakat walaupun anak dara kita ni umur 30 tak kahwin lagi, tetap menjadi tanggungjawab wali mengeluarkan zakat. Cuma sah dia keluar menggunakan duit dia. Sah anak kita perempuan mengeluarkan zakat sendiri tanpa orang panggil apa? Izin wali, sah. Tapi asal tanggungjawab wali yang mengeluarkan zakat, wali yang memberi nafkah. Apabila bertukar saja kepada tangan suami dia, maka tanggungjawab nafkah berpindah daripada wali, daripada bapa kepada suami. Isu dia tuan-puan, adakah lepas ijab qabul terus kita kena sediakan nafkah? Maksud dia kena beri makan kepada dia, kena sedia pakaian kepada dia, kena sedia tempat tinggal kepada dia. Jawab dia, belum lagi. Bila start dia? Tanggungjawab dah mula, tapi bila mula wajib beri makan kepada dia? Apabila tamkin, tu formula dia,
thubutul wat'i bil mahri wa thubutun nafaqah bitamkin, dan wajib memberi nafkah kepada isteri kita apabila tamkin. Maksud tamkin ni, dia telah bersiap sedia untuk, ataupun orang panggil bersiap sedia untuk apa? Untuk diwati oleh suami dia. Itu tamkin. Walaupun dia tak wati, wajib nafkah. Dia dah bila-bila masa dia dah bersedia untuk orang panggil berkhidmat kepada suami dia. Walaupun tak wati, tetap mula wajib bayar nafkah. Sebab itu isu kahwin gantung, tuan-tuan, kahwin gantung. Dah kahwin dah tapi tak duduk sekali, tak wajib bayar nafkah. Kenapa? Dia tak bersedia untuk berkhidmat kepada suami. Dia tidak bersedia untuk suami dia bersama-sama dengan dia. Maka tak wajib menyediakan nafkah. Tu nak tahu bila wajib nafkah? Thubutun nafkah bitamkin. Kita sambung malam ni yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kedua ni 4 syarat wali boleh paksa anak dara dia berkahwin dengan lelaki yang disukai oleh wali. Kena ada 4. Cukup 4. Tak cukup 4, tak boleh paksa dia. Yang kedua apa? Keduanya, jangan lelaki yang nak berkahwin dengan perempuan itu, yang anak dara ni, berseteru dengan perempuan itu. Kalau lelaki itu tidak disukai ataupun bermusuhan dengan perempuan ataupun anak yang kita nak kahwin ni, maka tak boleh paksa dia. Tu. Jangan lelaki, yang ni lelaki ni pengantin ataupun bakal pengantin yang nak berkahwin dengan perempuan itu, berseteru, yang ni menjadi musuh dengan perempuan itu. Perempuan itu tu anak yang dia nak paksa supaya berkahwin dengan lelaki ni. Dan jangan berseteru perempuan itu antaranya dan antara bapaknya. Perempuan itu juga anak dia. Yang ni anak kita yang kita nak paksa dia kahwin dengan lelaki itu. Jangan berseteru perempuan itu antara perempuan tu dan antara bapaknya. Maksud dia, bapak dengan anak ni, dia orang panggil apa? Bermusuhan. Maksudnya hubungan tak baik. Tu yang bapa nak paksa tu. Kalaulah hubungan kurang baik, bermusuh antara anak dengan bapa, maka bapa tidak boleh memaksa. Ataupun dengan nenek. Maksud dengan nenek ni, sekiranya nenek nak paksa cucu dia kahwin dengan lelaki yang nenek suka. Lelaki itu bermusuh dengan perempuan, maknanya tak hubungan tak baik dengan perempuan, dengan cucu kita, tak boleh paksa. Ataupun juga hubungan cucu dengan nenek ini tak berapa baik hubungan dia, tak boleh paksa. Hubungan anak mesti baik dengan hubungan bapa, baru boleh paksa. Dan hubungan anak mesti baik dengan lelaki kita nak paksa. Jangan ada permusuhan. Kalau ada permusuhan ataupun perhubungan mereka ni tak ngam, tak boleh paksa. Tu. Settle yang kedua, mudah saja. Kalaulah mereka ni ada perhubungan yang baik, maksudnya tidak ada permusuhan antara lelaki yang kita nak paksa ini dengan anak kita ini, maka boleh dipaksa. Itu dua. Yang ketiga, dia kena cukup 4 baru boleh paksa. Bukan senang kita nak paksa walaupun kita ada kuasa mujib ijbar, dia panggil kuasa mujibir, kuasa ijbar, kuasa memaksa. Tapi tidak sewenang-wenang kita boleh paksa. Kena cukup 4 syarat. Dan ketiga daripada 4 syarat, mesti lelaki itu kufu lelaki itu dengan perempuan itu. Kufu. Masuk kufu ni tuan-tuan standing. Ini kufu dari segi syariat. Bukan kufu dari segi orang kita. Ni kena tahu ni. Ada orang kita ni tuan-tuan, dia ikut kufu mengikut penilaian dia. Tua muda tak kufu. Tu kita.
Islam dia ada kriteria kufu. 4 ataupun 5 kriteria untuk menilai mereka berdua ini, lelaki dengan perempuan yang bakal nak kahwin ini kufu ataupun tidak. Penilaian dia mesti ada 5 syarat yang kita akan baca sekejap lagi. Dia panggil 5 perkara yang termasuk dalam kufu. Kalau kita kena cek mereka berdua ni kufu ataupun tidak. Kufu boleh dipaksa, tak kufu tak boleh paksa. Ciri kufu kita akan bincang di bawah ni 5. Cuma asas dia kufu yang kita kena tahu dari sudut syariat munakahat, bukan dari sudut kita. Kita cantik tak cantik tak kufu. Oh, perempuan cantik, laki biasa je. Tak kufu. Oh, laki hitam, perempuan putih. Oh, perempuan gelap, laki pula handsome. Tak kufu. Tetap kufu. Dari segi cantik tak cantik tidak diambil kira. Tua muda tidak diambil kira. Itu kufu. Sekejap lagi kita akan bincang. Baik, yang keempat, keempat, perempuan itu dara. Baru boleh paksa. Syarat nak paksa dia mesti perempuan, anak kita ini dara. Kalau anak kita janda mesti izin. Tak boleh paksa dia. Kalau dia tak izin, tak sah paksa dia. Sebab itulah tuan-puan, isu yang kita pernah sebut, sunat sebelum akad nikah, bapa mesti tanya wali. Bapa mesti tanya anak dara dia. Maknanya wali mesti tanya anak dara dia. Walaupun mereka ni dah kenal dah, sunat juga kena tanya. Sebab tu kalau tuan-puan perasan, sini tak tahulah, tempat saya tu, Tok Iman akan minta bapa. Dia tanya, mana bapa ni? Saya lah, wali. Mana anak? Anak ada lah, duduk dalam bilik. Ada kalau dia di akad nikah di rumah. Anak duduk dalam bilik. Pergi tanya dulu anak. Tanya dulu. Dia setuju dah. Jawab dia ayah ni, tanya apa? Tu Iman, mereka kenal lama dah. Duk berkira dua tu bukan kita cari. Tu Iman kata tak apalah, sunat. Nak pahala sunat. Bapak ni dia tak berapa nak perasan sangat. Duk kira tak sabar dah. Nak angkat bapak pun. Dia kata dah, memang dia, apa nama ni, dia orang ni dah berkenal lama dah. Takkan nak tanya lagi. Memang nak dah, rancam dah hari ni. Pelik juga kita kalau Tok Iman suruh tanya, kita tanya tu. Dia nak menikah ke tak nak menikah? Kan pelik tu tanya tu. Jawab dia sunat juga tanya. Kenapa? Kalau anak dara, sunat wali tanya dia. Dapat izin. Nak izin daripada apa? Nak izin daripada lisan mulut. Sebab muamalat, munakahat tidak diambil kira zam. Tak. Zam tidak diambil kira. Maksud zam ni, sangkaan hati wali dia setuju. Tak boleh. Cuma isu ni tuan-puan, dia tak wajib, dia sunat. Sunat kita dengar daripada mulut dia sendiri. Sebab dia anak dara. Boleh. Boleh kita, apa nama ini, paksa dia kalau dia anak dara. Tetapi kalau dia janda, wajib kena izin dia. Kena tanya, wajib tanya. Tak, bukan sunat lagi tanya. Kalau dia kata, ya, bapa saya nak. Ya dia tu mahal. Kalau janda. Janda ni dia beza dengan dara. Tak boleh sama dengan dara. Dia ada pilihan sendiri kalau janda. Dia bukan lagi wali dia menentukan. Cuma wali ni tukang angkat saja. Kalau janda kata saya nak kenal dengan kawan ni, wali setuju. Maka wali tukang angkat. Okay. Dan keempatnya, perempuan itu dara. Baik, seterusnya tuan-tuan, kita masuk tajuk baru, iaitu nak kenal ciri ataupun kriteria kufu di dalam sistem munakahat mazhab kita. Maka perkara kufu itu 5. Kufu ni maknanya standing dari segi panggil apa? Syariat. Mereka ni standing dan layak sesuai dari sudut syariat. Itu makna kufu. Itu kufu dari segi syariat. Kufu dari segi fiqh, bukan kufu dari segi ciri Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufu juga. Allah Ta'ala kata, aku ni tidak kufu, tidak standing dengan baharu, dengan makhluk.
Tidak setanding walaupun satu unsur makhluk. Tidak kufur. Siapa? Tuhan. Itu kufur dari sudut ciri Tuhan dalam akidah. Ini kufur dalam muamalah. Dalam munakahat. Maka perkara kufur itu 5. Mesti cukup 5 ini. Baru kita boleh paksa dia. Barulah dia ini ada orang panggil kufur. Baru wali boleh paksa dia. Pertamanya ialah agama. Pertamanya ni kira dari sudut kriteria agama. Maksud apa dia? Maksudnya tak kufur sekiranya perempuan yang soleh dengan lelaki yang fasik. Ini diambil kira ni sebab agama. Mesti agama mereka berdua ni kufur. Yang ni sama-sama soleh. Bukan seorangnya soleh, seorangnya fasik. Tak kufur. Tapi kalau kahwin juga sah. Ni nak cerita dari sudut paksa. Apabila mereka ni kufur, maka bolehlah wali paksa. Nak kahwin dengan lelaki idaman wali. Wali ni dia cari lelaki yang dia setujulah. Untuk bagi anak dara anak perempuan dia ni. Maka lelaki ciri-cirinya mesti kufur. Apa dia kufur? Ciri yang pertamanya dari sudut agama mereka ni sama. Apa maksud dia? Sama-sama soleh. Tak boleh seorangnya soleh, seorangnya fasik. Apa dia fasik ni tuan-tuan? Kadang-kadang kita hari ni terma fasik ini sudah tidak orang panggil diambil berat lagi. Fasik ni orang yang melakukan dosa besar dan dia mengekalkan dosa kecil. Meremehkan dosa kecil, melakukan dosa besar. Apa dia dosa besar? Kita biasa dosa besar ni kita nampak hak benda yang nampak saja. Apa dia? Benda hak kita buat. Dia dosa ni tuan-tuan, ada benda yang buat, ada benda yang tinggal. Kita kena cek dua-dua. Ada benda yang kita buat, mencuri, dosa besar. Mengumpat, dosa besar. Kadzab, melakukan pendustaan, penipuan, dosa. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Ada dengan sebab tinggal, tak melakukan perkara tu. Duduk diam dia. Dosa juga kerana dia duduk. Tak buat apa pun. Tak bergerak, tak berjalan, tak mengumpat, tak mendengar perkara haram. Tak bertutur perkara haram. Tangan tak bergerak melakukan perkara haram. Kaki tak berjalan ke tempat haram. Duduk. Dengan sebab dia duduk tu. Ada perkara haram. Apa dia? Antaranya ialah dia meninggalkan daripada mencari ilmu, kenal Tuhan. Itu haram, dosa besar. Selagi mana dia tak kenal Tuhan dengan betul, dengan sahih, maka selagi itulah direkodkan haram, 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 haram. Kenapa? Kerana mengenal Tuhan itu bukan sunat. Mengenal Tuhan itu wajib. Dan wajib pula ialah wajib usuli, bukan wajib furu'i. Dia panggil wajib yang menjadi dasar dan agama. Dan agama kita ada 2 kewajipan, tuan-tuan. Pertama dia panggil wajib usuli. Kewajipan teras, dasar, terbentuk dan terbina dan terdirinya agama. Agama ini dia terbina di atas dasar akidah. Makna apa? Sistem kepercayaan terhadap Tuhan. Itu sistem pertama. Berteraskan apa dia? 6. Berteraskan ciri ketuhanan, ciri kenabian, ciri kitab. Ada berapa ciri-ciri nak kena kitab ni? Apa nama ini? Qada qadar, hari kiamat, dan last kalinya ialah apa dia? Dia ada 6 semua rukun iman. Tuhan, Nabi, malaikat. Malaikat. Itu 6 teras. Yang kedua tuan-puan, apa lagi haram sekira kita tinggal, tak buat dia, iaitu meninggalkan mencari ilmu yang wajib furu'i. Ada 2 terah terbentuk agama. Pertama wajib usuli, iaitu beriman ataupun kenal Tuhan. Yang kedua ialah wajib furu'i. Apa dia wajib furu'i? Allah paksa kita kenal dia dan paksa mendirikan ibadat. Sembahyang. Maka sembahyang tu dia panggil wajib usuli. Wajib furu'i. Kita kena tahu protokol sembahyang yang betul. Bukan isu sembahyang.
Sebab sembahyang Nabi kata al-musalluna kathirun, orang yang melakukan sembahyang ni kathirun, ramai. Tetapi Nabi kata wal muqimuna qalilun, tetapi orang yang mendirikan sembahyang itu qalilun, sedikit saja akhir zaman. Maknanya tuan-puan, Islam memandang dari sudut pelaksanaan dan kualiti, bukan dari sudut pelaksanaan semata-mata. Pelaksanaan dan kualiti. Bukan pelaksanaan tetapi di-reject, ditolak oleh Allah Ta'ala. Maka kita kena cari ilmu berkaitan dengan sembahyang. Tak cari ilmu sembahyang sehingga sembahyang tak sah. Tak tahu rokok macam mana, iktidal macam mana, bacaan tahiyat yang betul macam mana, bacaan Fatihah yang betul macam mana, salam yang betul macam mana, dia tinggalkan. Tak cakna, haram. Termasuk orang yang sembahyang tak sah, status dia fasik. Bukan kafir, status dia fasik. Walaupun dia solat, tetapi solat dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala, status dia fasik pun. Jadi fasik ini, dia tak kufu dengan orang soleh. Baik. Itu pertama dia ambil kira. Iaitu agama pengantin dan juga laki pengantin mereka berdua ini. Dia ambil kira juga yang kedua tu pun agama bapa mereka. Tadi anak yang nak kahwin ni, agama bapa juga dia ambil kira. Besam ini. Bapa lelaki yang saleh tidak kufu dengan bapa perempuan yang fasik ataupun sebaliknya. Dia ambil kira agama, nisbah anak dan juga nisbah bapa juga diambil kira. Yang kedua, keduanya daripada 5 kriteria kufu yang boleh paksa anak mereka berkahwin ini, iaitu bangsa. Iaitu bangsa. Bangsa ini tuan-puan bukan dikira bangsa Melayu, Cina, India, Kadazan dan sebagainya, tidak. Bukan. Kalau Melayu kahwin dengan Jawa, kufu. Asalkan agamanya cantik. Apa nama ini? Bangsa apa lagi? Contoh tuan-puan. Melayu, Cina, kufu. Sekiranya apa nama ni, agama dia cantik dan cukup 4 lagi. Bangsa di sini maksud apa? Di sini diambil kira iaitu keturunan Nabi. Kalau keturunan Nabi ini dipanggil Said kalau lelaki, kalau perempuan dipanggil Sayyidah Syarifah. Ini keturunan Nabi ini maksud dia sanak dia sampai kepada Nabi. Orang Arab ni tuan-puan, dia ada buku sanak dia, keturunan dia. Kita tidak ada. Orang Melayu ni memang sangat-sangat tak jaga keturunan. Kita tak ingat siapa 7 keturunan kita. Saya pun ingat cakap 3 je, 4 je. Sebab apa? Sebab bapak kita tak jaga. Cuba bapak kita jaga keturunan. Sampai kat kita dah 7, 8 dah. Bin. Ini ingat cakap 3 bin je. Macam saya Azhar bin Ramli bin Cik Leh bin Cik Su pun tak tahu dah. Pak saya pun tak tahu dah. Sebab apa dia kata lupa? Tanya ayah dia. Ayah dia ni dia kata, aku pun lupa nak sembang detail dengan ayah. Maksud ayah tu datuk saya lah. Kalau tuan-puan boleh sampai 7 tu hebat dah. Tapi orang Arab ni ada buku dia. Dia ada apa nama ni? Network apa jaringan sampai kepada Nabi. Kalaulah keturunan tu Nabi. Yang tidak, orang panggil tuan-puan, yang tidak berpisah. Maksudnya jaringan itu sampai kepada Nabi tak putus pun. Kalau putus dia berkahwin dengan orang lain, tak dinamakan keturunan Nabi. Dah putus di tengah jalan. Kalau putus di tengah jalan, makna dia bukan keturunan Nabi walaupun separuh je keturunan Nabi. Itu tak dikira. Dia nak tak putus sampai kepada Nabi. Maka keturunan Nabi ini nak membezakan dengan keturunan lain, dia dinamakan Said. Sayyid. Said ni orang Melayu lah. Dalam Arab dia panggil Sayyid. Nabi kan dipanggil, gelaran dia Sayyidina. Sayyidina tu gelaran Nabi kita. Nabi kita ni penghulu, maksud penghulu ni ketua, leader. Di kalangan seluruh manusia, dia leader. Maka digelar dia ni, leader ni Sayyid dalam bahasa Arab.
Sayyidina sunat kita tambah gelaran. Sayyidina ini berasaskan kepada Nabi. Ada satu hadis Nabi walaupun bukan hadis sahih, ada ulama kata hadis hasan li ghairi ataupun hasan li zatih, walaupun hadis itu bukan pangkat sahih tetapi tetap boleh beramal. Kenapa? Nabi pernah mengatakan, aku ni kata Nabi merupakan sayyidi, merupakan ketua di kalangan makhluk. Bukan Nabi Adam alaihissalam, tidak. Nabi kita merupakan ketua. Baik. Maka gelaran ini juga apabila keturunan Nabi kita digelar sebagai sayyid, pangkal tu. Maka orang Melayu pun Said. Tapi Said orang Melayu ni tuan-puan jangan duk taksub sangat. Kena tengok, kena yakin. Maksudnya kena tengok, tanya dia, ada tak keturunan betul tak sampai kepada Nabi? Kalau dia kata dakwa saja, tu tak boleh nak pakai sangat. Kena tanya, dia kata ada, datuk saya ada simpan buku sampai pada Nabi. Sebab tu saya Said. Said Kelantan banyak tuan-puan. Tapi tak pasti adakah bersambung kepada Nabi. Cuma dia dakwa dia Arab. Dia Arab. Jadi Arab ini ada kalanya Said ini Arab tapi bukan Nabi. Ada kala Said ini memang sampai kepada Nabi. Maka dia ambil kira dalam kriteria bangsa ini tuan-puan dua. Pertamanya ialah keturunan Nabi, yang kedua ialah keturunan Arab. Kalau keturunan Arab nak kahwin dengan orang Melayu tak kufu. Tak boleh paksa dia. Dia Arab sama Arab. Tapi bangsa lain tak apa, boleh. Dia hanya dua tu saja. Keturunan Nabi dan juga keturunan orang Arab. Sekiranya orang Arab dengan Arab kufu, Arab dengan bangsa lain tidak kufu. Baik, yang ketiga. Dan ketiganya usaha. Usaha ni kerjaya. Dia ambil kira tuan-puan kufu. Kerjaya dia ambil kira. Profession kita. Kalaulah perempuan ini kerja dia lebih besar daripada pengatian daripada lelaki, maka tak kufu. Lelaki kerja biasa saja. Perempuan itu kerja besar lagi, maka tak kufu. Dia ambil kira juga. Laki kaya lah. Laki kaya tu dia kaya tetapi profession dia ataupun kerjaya dia tu biasa. Tetap dia ambil kira. Dia ambil kira pada kerjaya. Melainkan dia ni kerjaya sendiri lain. Kalau kerjaya dia sendiri lain. Contoh dia bisnes. Bisnes memang kaya lah. Contoh lah kan. Memang dia kaya. Lepas tu bisnes pula. Ini maksudnya kerjaya ni kerjaya rasmi. Profession. Contoh tukar kebun dengan pensyarah. Bini pensyarah. Ramai kawan saya ada di kampus pensyarah. Umur 30 lebih. Tukar kebun tak apa, asalkan dia kata asalkan baik. Dia bukan nak apa, dia nak lelaki je. Lelaki yang baik dia tu. Bukan apa salah tukar kebun. Sebab duit saya dah ada. Dah pensyarah dah. Duit beribu kan. Ada 3 orang. Bukan tak laku kan. Yang tuan pun kata, kenapa pula pilih tukar kebun? Cinta kan buta. Apa nak heran pada profession kan? Cinta, dia tak mengenal profession. Dah segok kan? Handsome, macam abang kita lebay ni. Dah lah pakai serban handsome pula. Kan? Tapi dah not available dah. Bukan iklan. Saya single ustaz tapi not available. Macam mana tu? Payah juga tu. Baik. Yang keempat, dan keempatnya merdeka. Yang ini mudah tuan-tuan. Dan keempatnya merdeka. Jadi perempuan merdeka, dia tak sekufu dengan lelaki yang hamba. Tak boleh. Tak boleh paksa dia, tak sekufu. Kelimanya, jangan ada aib. Dia ada 5 je. Jangan ada aib yang boleh fasah nikah. Tak boleh sekala perempuan ada aib yang boleh fasah nikah. Apa maksud aib? Aib ini bahas terma yang panggil khusus yang digunakan di dalam munakahat. Dia bukan aib kita. Maksud aib ini,
sekiranya perempuan ini ada penyakit, tak boleh paksa dengan lelaki yang ada penyakit. Penyakit apa? Iaitu perempuan ni ada penyakit, disebut dalam kitab fiqh, penyakit satunya dipanggil qarnah, iaitu tulang tumbuh. Tulang ini dia tumbuh dalam faraj. Seperti tulang. Itu dipanggil aib. Tak boleh nak paksa. Ketumbuhan ini, dia bukan ketumbuhan biasa. Tulang ini, iaitu ketumbuhan yang boleh menghalang daripada zakar. Masuk. Tak boleh. Itu dipanggil, dia ada istilah khusus. Nama dia ialah qarnah. Itu nama dia. Iaitu faraj itu tersumbat dengan tulang. Ada ketumbuhan daging ataupun dipanggil tersumbat dengan daging. Dipanggil rafqah. Tersumbat dengan daging. Dua-dua ni dipanggil aib. Tersumbat dengan daging pun zakat tak boleh masuk. Tersumbat dengan tulang pun zakat tak boleh masuk. Maka kalau perempuan ada penyakit, orang panggil penyakit ni, special case ni, dia bukan semua orang. Jarang-jarang saja ada. Kalau ada, maka dikira aib. Aib yang boleh fasah. Makna aib yang boleh fasah. Kalau lelaki ni, orang panggil dia tak nak cerai, dia boleh minta fasah. Dia kata saya ni ada aib. Saya ni ada penyakit. Laki tak nak cerai dia, dia boleh minta supaya laki dia fasah dia. Fasah lain, cerai lain. Cerai ni dengan lafaz talaq. 1, 2, 3. Fasah ini dengan lafaz fasah yang dikeluarkan oleh hakim. Kalaulah laki tu tak nak talak 1, tak nak talak 2, tak nak talak 3, maka dipasah oleh hakim. Di-cancel oleh hakim ikatan suami isteri ini. Dengan sebab-sebab yang dibolehkan. Antaranya, kalaulah perempuan itu tersumbat farah dia, boleh minta fasah dengan suami. Okay. Baik, kita detailkan. Dia nak detail, musannif ataupun pengarang ni detailkan. Maka tiada kufu perempuan Islam asal dengan mu'allaf. Tiada kufu perempuan Islam asal. Dia nak detailkan satu persatu 5 kriteria itu. Kita boleh baca ekspres sebab kita dah hurai sedikit tadi. Maka tafriq kata setiap perkara tadi 5 tu, maka tiada kufu perempuan Islam yang asal. Islam keturunan. Tak standing nak kahwin dengan laki yang mu'allaf. Laki yang baru masuk Islam, walaupun mu'allaf itu parent dia, juga tidak dikira tak sekufu. Perempuan yang nak kahwin ni keturunan asal Islam. Dengan yang nak kahwin ni siapa? Yang nak kahwin lelaki, yang nak kahwin dengan anak dara kita ini mu'allaf. Ataupun dia tak mu'allaf, dia anak mu'allaf. Yang ni bapak dia dulu mu'allaf. Juga tidak sekufu. Tak boleh nak paksa anak dara kita berkahwin dengan lelaki yang mu'allaf. Tak sekufu. Dan tiada kufu perempuan sayyidah. Ini kriteria bangsa. Tidak sekufu perempuan yang sayyidah dengan lelaki bukan sayyid. Ini perempuan yang keturunan Nabi dengan lelaki yang bukan keturunan Nabi. Ada pun Melayu, Cina, India, Kadazan dan sebagainya, itu tidak diambil kira. Sekufu walaupun India dengan Melayu, Melayu Cina dengan Melayu, asalkan Islam, sekufu. Asalkan orang panggil apa? Islam, asalkan agamanya sekufu, bangsanya tidak diambil kira bangsa Melayu, tapi diambil kira bangsa ni keturunan Nabi dan juga keturunan Arab saja. Dan jikalau lelaki itu sultan sekalipun, walaupun sultan, tetapi oleh kerana dia ini nak berkahwin dengan keturunan Nabi, tetap dia tidak dinamakan kufu. Perempuan itu syarifah, lelaki Melayu ini sultan, tetap tidak sekufu. Tiada kufu juga dengan perempuan sayyidah. Walaupun sultan nak kahwin dengan perempuan sayyidah, tidak sekufu.
Sayyidah ni mana keturunan Nabi. Tapi kalau perempuan tu perempuan kita Melayu, kahwin dengan sultan, orang kata tak kufu, tu sultan, ni rakyat biasa, tetap kufu. Dari segi Islam, sultan ini kahwin dengan rakyat biasa, tetap dinamakan kufu. Kerana walaupun dia keturunan raja, kita rakyat biasa bukan keturunan raja, diambil kira tidak diambil kira dalam kufu. Maka dalam Islam ataupun dalam munakahat dikira kufu walaupun raja berkahwin dengan rakyat biasa. Biasa kitanya raja kena sama raja lah, baru kufu. Itu kufu di sisi kita. Tapi dari segi Islam, walaupun raja tetap kufu, raja dengan golongan rakyat biasa. Baik, seterusnya. Dan tiada kufu perempuan salihah dengan lelaki yang fasik. Dan tiada kufu perempuan anak orang alim dengan lelaki anak orang jahil. Ini parent, dia kira parent. Kalau orang alim, kufu kamu orang alim. Kalau orang jahil, sama orang jahil. Tu. Dan tiada kufu perempuan yang ada aib dengan lelaki yang ada aib. Kalau perempuan ada penyakit, lelaki ada penyakit, maksud lelaki ni dia ambil kira penyakit apa? Iaitu contohnya penyakit kulit, penyakit sopok. Perempuan juga ada penyakit sopok, penyakit kulit. Juga tidak sekufu. Dan keduanya wali yang bukan mujbir. Baik, ini kita akan sambung bulan depan. Wali yang bukan mujbir ini pembahagian yang kedua. Pertamanya ialah wali mujbir, wali yang boleh paksa anak dara dia berkahwin dengan lelaki yang cukup syarat. Dan wali mujbir ini ada 4 syarat. 4 syarat apa? 4 syarat untuk dia boleh paksa. Syarat yang keempat itu kufu. Syarat yang ketiga kufu. Kalau kufu, dia boleh paksa. Kufu tu ada berapa kriteria? Ada 5 kriteria kufu. Baik, kita akan pindah ke datang, iaitu pembahagian wali yang kedua, nama dia adalah wali yang ghair mujbir, wali yang tidak ada kuasa untuk dia paksa anak dara dia, tak boleh paksa. Apa dia? Selain daripada bapa ke atas. Aban tidak wali mujbir. Aban tak boleh paksa adik dia kahwin dengan sesiapa lelaki dia suka, tak boleh. Kena cukup syarat. Kena isteri tu adik dia setuju. Apabila adik dia setuju, baru boleh aban tu kahwinkan. Wali yang bukan mujbir kedua, iaitu segala wali yang lain daripada bapa dan neneknya, dan terbahagi wali itu kepada 2 bahagi. Pertama wali aqrab, kedua wali ab'ad. Ini kita akan bincang bulan depan, iaitu wali itu terbahagi kepada 2 bahagi. Pertamanya wali aqrab, kedua wali ab'ad. Ini dari sudut tuan-puan, kita takut tersilap. Walaupun perbincangan kita ni tuan-puan, sebenarnya dia bukan praktikal. Dia tak sama kita bincang dari sudut ilmu tauhid, tak sama bincang dari sudut ilmu protokol sembahyang. Tu kita boleh buat terus. Kita belajar muamalat, terus buat praktikal jual beli. Tapi ini sebagai info, supaya syariat kita tak hilang. Kita belajar juga. Walaupun kita bukan nak jadi tok imam, bukan nak jadi tok qadi, tapi kita ambil tahu juga, walaupun kita semua dah berkahwin dah, tapi belajar juga berkahwin. Sebagai info, supaya ilmu syariat tak hilang. Jadi, akan datang bulan depan ni, apa kepentingan untuk kita tahu pembahagian wali 45 ini? Ada nama wali yang akrab, wali yang paling hampir dengan perempuan itu, dan ada nama wali ab'ad. Takut tuan-tuan, kepentingan dia supaya kita tak tersilap ambil wali. Contoh 5 orang semua wali ada. Contoh tuan-puan, bapa dah meninggal, nenek dah meninggal. Siapa yang tanggungjawab? Aban dia. Aban pun ada. Bapa saudara dia pun ada. Aban ni 5 orang ada. Bapa saudara ada. Anak saudara dia, wali dia juga. Bapa saudara, wali dia. Sepupu dia, wali dia. Tetapi urutannya, kita kena dahulukan adik-beradik lelaki seibu sebapa. Jangan skip, terus ambil bapa saudara dia. Maka tak sah. Kenapa? Kerana dia kena kenal mana wali akrab, wali yang paling hampir dengan perempuan ini. Sah orang yang nak akad nikah ataupun nak pas kepada imam.
Kalau tersilap, adik-beradik masih ada, dia tinggalkan adik-beradik dia, dia ambil bapa saudara dia yang hampir dengan dia. Dia kata, saya rapat dengan bapa saudara saya lagi daripada adik-beradik saya. Maka kesilapan daripada memilih wali menyebabkan tak sah dia punya akad nikah dia. InsyaAllah tuan-tuan, akan datang kita akan sambung pembahagian wali akrab dan juga wali ab'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.